Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Sumyi Zamani. Selamat datang ke Susan Fan. Okey, kali ini saya nak berkongsikan dengan anda macam mana cara untuk kita mandikan burung kesayangan anda ni ataupun burung sakonia saya ni. So, kali ini saya akan tunjukkan step by step macam mana kita nak asuh burung kesayangan anda ni untuk biasakan diri dia dengan air dan dia akan terbiasa sendiri untuk mandi. So burung ni, saya punya burung ni kali pertama nak mandi. Jadi saya nak tunjukkanlah macam mana cara saya untuk memujuk ataupun untuk melatih burung ni supaya dia terbiasa dengan air dan apabila kita nak mandikan dia selepas ni dia tak akan terlampau agresif lah. So mari kita mulakan. Okey, sebagai permulaan seperti yang kita tahu, burung ataupun mana-mana haiwan mereka memang agak kurang gemar ataupun tidak menyukai dengan air. Jadi kita kena asuh mereka secara berperingkat lah, dan kita tak boleh nak train mereka secara mengejut. Sebab tu saya akan menggunakan spray botol air ni saja. Dan di dalam air ni untuk pertama kali saya akan menggunakan air suam. Dan saya tak akan gunakan air yang direct daripada paip. So saya akan masukkan air paip sedikit dan saya akan campurkan dengan air panas sedikit. Dan air tu dia akan jadi tak terlampau sejuk dan tak terlampau panas lah, dia akan jadi suam. Okey. Tujuan saya menggunakan air suam ni supaya burung ni nanti apabila saya mandikan mereka tak akan terkejut lah dengan suhu yang terlampau dingin. Sebab burung sakonia dia sensitif dengan suhu. Burung sakonia memang dia tak suka dengan sejuk. Nanti bila dia terkena sejuk, kita boleh tengok sendirilah dia punya bulu dia akan mengembang, dan lama kelamaan dia akan mendapat sesema. Jadi benda tu kita kena elakkan lah. So untuk pertama kali kita nak ajar burung ni untuk mandi, kita kena mulakan dengan menggunakan air suam terlebih dahulu. So selepas dia dah biasa dengan air, barulah kita start perlahan-lahan kita berpindah kepada air direct ke paip. Dan yang kedua, pancuran air ni kita kena kontrol supaya air yang keluar, air yang kita nak sembuh kepada burung ni nanti tak terlampau tajam. Dan untuk pertama kali kita mesti menggunakan pancuran air yang sangat nipis ataupun jenis semburan mist ataupun embun. So dekat botol air kita kena setting dia punya nozzle depan ni lah, supaya kita dapat pancuran air yang kecil. So sekarang ni air masih lagi tajam. So kita akan tutup sedikit demi sedikit sampailah kita mendapat hasil yang kita nak. Okey, saya dekatkan. Okey, cukup setakat ini. Jangan terlampau tajam air ni sebab nanti burung ni dia akan melompat ataupun dia akan terkejut. Jadi burung ni dia akan jadi agresif lah. Jadi kita kena mulakan dengan nozzle ataupun semburan yang nipis terlebih dahulu. Dan juga burung ni kita tak boleh mandikan secara paksa, dan kita tak boleh mandikan terlalu banyak air. Sebabnya ini adalah permulaan bagi dia untuk mandi. Jadi kita kena bermula dengan sedikit demi sedikit lah. Kemudian barulah kita berpindah, kita tambah air sehinggalah burung ni dia akan mandi secara sendiri. Sebab kelebihan burung sakonia ni, dia apabila dilatih untuk mandi, dia akan suka dengan mandi. Bila kita buka pipe dalam sinki pun dia akan mandi dengan sendiri dia lah. So sebelum tu kita kena train dia terlebih dahulu. Okey, sekarang jom kita mandikan burung ni lah.
untuk pertama kali saya punya burung ada 5 ekor. Jadi saya akan keluarkan seekor demi seekor dan saya akan mandikan secara berperingkat lah. Saya tak akan sembuh semua sekali. Sebab saya nak biasakan seekor-seekor ni dengan air. Jadi saya akan keluarkan seekor demi seekor baru saya sembuh. Okey, untuk mengelakkan daripada burung ni dia terbang secara tiba-tiba, kita kena pegang sedikit lah. Sebab burung ni saya tak berapa train untuk free fly lagi, dan burung ni juga baru pertama kali nak belajar terbang. Jadi agak berisiko untuk kita biarkan macam tu saja di atas kurungan, sebab nanti kemungkinan besar dia akan terbang secara mengejut. Sebab burung ni dia tak pernah terbang lagi, baru nak belajar terbang. Jadi bila waktu pertama kali dia nak terbang, dia akan terbang secara mengejut dan arah dia tu tak menentu lah. Jadi agak berbahaya untuk kita berbuat demikian. Okey, sekarang ni apa yang kita perlu buat, kita cuba tenangkan dia terlebih dahulu. Kalau dia bertindak agresif, kita kena tenangkan dia terlebih dahulu. Okey, dengan mengusap dia punya kepala, dia punya badan. So apabila dia dah tenang, baru kita ambil air, kita pegang sedikit supaya dia tak banyak pergerakan, dan kita sembuhkan sedikit demi sedikit. Okey, selepas kita dah sembuh air sedikit, kita gosokkan air yang terkena pada permukaan bulu dia tu. Kita gosokkan dulu pada bulu-bulu dia ni, supaya air ni cepat menyerap ke dalam dia punya bulu lah. Kemudian baru kita sembuh lagi. Kita sembuh sedikit demi sedikit, jangan sembuh direct terus. Sebab ini adalah kali pertama dia nak beradaptasi ataupun dia nak merasakan air ni ke tubuh badannya. Jadi di bahagian kepala ni kita tutup sedikit dia punya bahagian mata supaya dia tak pedih lah. Bila dia rasa pedih nanti dia akan banyak pergerakan. Okey. Dan jangan lupa untuk kita sembuh di bahagian bawah kepak. Bawah kepak dan bawah badan dia. So semburan air ni perlu disembuh pada seluruh badan dia. Kalau dapat 90% pun lagi bagus. Sebab untuk permulaan 90% dikira okey lah. Sebab kita nak biasakan dia terlebih dahulu dengan air. Untuk burung yang lain pula, kita cuma perlu repeat ataupun kita ulang benda yang sama saja. Yang seperti mana kita buat pada burung yang pertama ni lah. So untuk burung yang pertama ni, macam inilah keadaan dia waktu kali pertama kita mandikan dia. So inilah keadaan dia waktu pertama kali kita mandikan. So kita teruskan dengan burung yang lain dengan menggunakan cara yang sama. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string.
You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? Okey, sekarang ni saya dah pun selesai mandikan burung ni. Saya dah sembuh keseluruhan burung ni. Jadi apa yang kita perlu buat selepas kita selesai mandikan burung ni adalah kita kena jemur terlebih dahulu. Selepas kita dah mandikan burung-burung ni, kita letakkan burung-burung ni di bawah cahaya matahari lah, untuk dia keringkan dan keringkan bulu dia dan hangatkan dia punya badan lah. Dan juga waktu dia tengah keringkan badan dia, waktu kita tengah jemurkan dia di bawah cahaya matahari, seeloknya kita suapkan sedikit makanan kepada dia. Kita boleh suapkan dia punya nestum lah. So kita bancuhkan sedikit nestum dia, dan kita suapkan kepada dia. Tips untuk nak bagi burung ni lalu makan ataupun dia nak makan selepas dia mandi adalah sebelum dia mandi ni kita jangan bagi apa-apa makanan terlebih dahulu. Jangan bagi makanan lagi. Selepas dia mandi baru kita bagi dia makan. Tujuan dia kita suapkan nestum kepada dia selepas dia mandi ni, tujuan dia adalah untuk dia memanaskan badan dia dari dalam. Sebab nestum seperti yang saya katakan sebelum ni, dia punya nestum tu dia akan dia agak panas. Dia apabila dia makan dia akan panas dari dalam lah. So sekarang ni kita nak pindahkan burung ni ke tempat yang agak panas. Okey, untuk proses memandikan dia ni seeloknya kita lakukan pada jam 8.30 ke 11 pagi. Jangan lebih daripada pukul 11 pagi. Sebab dia waktu 11 pagi tu cuaca dia agak terlampau panas. Jadi burung ni dia tak boleh nak menahan suhu yang terlampau panas lah. Nanti dia akan dehydrate. Waktu yang paling sesuai adalah di antara pukul 8.30 sehingga ke 10 pagi. Jadi waktu itulah kita nak mandikan dia dan kita nak jemurkan dia di bawah cahaya matahari. Supaya kita tujuan kita nak jemur dia juga bukan sekadar untuk nak keringkan bulu dia, tetapi kita nak jemur dia di bawah cahaya matahari ini tujuannya untuk nak mencantikkan dia punya bulu. Sebab dia cahaya matahari di waktu pagi ni dia akan memberikan vitamin C lah kepada dia. So kita pindahkan terlebih dahulu burung ni ke bawah cahaya matahari. Let's go. Okay, sekarang ni saya dah pindahkan burung ni ke kawasan yang lebih cerah dan lebih direct kepada cahaya matahari. So saya akan biarkan burung ni di bawah cahaya matahari lebih kurang dalam 15 minit ke setengah jam lah. Bergantung pada bulu dia. Kalau kita tengok bulu dia dah kering, barulah kita bawa masuk semula ke dalam dia punya kurungan asal. Okey. Seperti yang saya katakan, burung ni memang kita kena kerap untuk jemur dia di bawah cahaya matahari. Okey, untuk tujuan jemur di bawah cahaya matahari ni saya akan kupaskan pada episod yang akan datang lah. Sekarang ni apa yang kita perlu buat adalah kita cuma perlu jemur dia saja di bawah cahaya matahari sampailah bulu dia ni kering. Dan dalam waktu yang sama kita suapkan sedikit makanan kepada dia lah, supaya badan dia panas dari dalam dan dia tak mengalami kesejukan yang melampau. Okey, untuk kita nak latih burung ni untuk mandi,
Seeloknya kita mulakan pada usia burung ni pada usia 2 bulan ataupun 1 bulan setengah. Ataupun kita boleh tengok sendiri keadaan dia bila bulu dia dah banyak, baru kita boleh start untuk train dia mandi. Okey, tujuan dia kita tak boleh nak mandikan burung ni sekiranya burung ni masih lagi dalam keadaan baby ataupun masih lagi di bawah umur 1 bulan ke bawah, sebab waktu tu dia punya bulu masih lagi sedikit lah. So bila kita mandikan dia pada waktu pada keadaan dia masih lagi tidak mempunyai bulu yang banyak, yang itu akan menyebabkan burung ni cepat untuk terkena sesama, dan burung ni dia akan mengalami kesejukan yang melampau lah, sebab tak ada bulu yang nak melindungi badan dia untuk memanaskan badan dia. Jadi benda tu kita kena elakkan lah. So seeloknya kita ajar burung ni mandi. Kita mulakan mandian untuk burung ni seeloknya pada usia 2 bulan ataupun 1 bulan 3 minggu macam tu lah. Ataupun lebih senang kita tengok bulu dia dah banyak, dah menutupi dia punya badan dia, barulah kita boleh mandikan dia secara berperingkat. So seperti biasa, seperti yang saya katakan tadi, untuk nak mandikan dia kita kena mulakan secara berperingkat lah, secara perlahan-lahan. Sebab kita nak biarkan burung ni dia biasa dengan air. Sebab selepas dia dah biasa dengan air, kita tak perlu nak susah-susah untuk sembuh dia lagi. Just kita buka pipe air saja dan dia akan mandi sendiri lah. So tapi untuk jadikan dia macam tu kita kena train lah. Kalau kita tak train, sama juga kita kena buat semburan seperti biasa. Okey, apabila kita dah buat step yang pertama, kita dah gunakan air suam, kita dah gunakan penyembur air biasa, kita boleh berpindah pula kepada step yang kedua, iaitu kita start dengan menggunakan air pipe yang direct. Kita boleh gunakan pipe direct, akan tetapi kita perlu kontrol air itu terlebih dahulu. So cara mudah dia, kita gunakan nozzle, pipe nozzle yang khas untuk kita mandikan burung ni lah. So saya akan tunjukkan jenis nozzle pipe yang saya gunakan untuk mandikan burung-burung ni lah. So ini serba sedikit akan memudahkan anda untuk mandikan burung ni. Okay, tujuan kita menggunakan nozzle pipe khas ni supaya kita nak kurangkan risiko burung ni daripada dia terkejut dan dia melawan kita lah. So apabila terjadi demikian, dia akan menyusahkan kita lah. Sebab tu kita nak mandikan dia. So kalau kita tak buat demikian, kita tak ikut step, burung ni dia akan meronta-ronta. Dan banyak efek ataupun banyak kesan yang akan terjadi sekiranya benda tu berlaku. Okey, ni adalah nozzle pipe yang saya gunakan. Okey, pipe ni dah agak lama. Okey, apa kelebihan nozzle pipe yang saya gunakan ni adalah nozzle pipe ni dia mempunyai banyak fungsi dan banyak pilihan air. So korang boleh tengok dekat sini. So korang boleh tengok sendiri. Ni adalah dia punya pilihan-pilihan untuk kontrol air tu lah. So ini adalah dia punya fungsi nozzle yang saya gunakan ni. So air dia ni kita boleh kontrol, kita nak macam mana. So dekat situ kita just klik pada nozzle ni. Kita nak air tu dia keluar macam mana. So contohnya dekat bahagian sini dia ada anak panah ni. So kita kena klik saja bahagian sini. Contohnya kita nak cone. Okey. Ini adalah semburan cone. Ini center. Ini shower. Ini full. Full, so air ni dia akan keluar di bahagian tengah lah.
Ini flat, vertical, miss. Okey. Dan stream. So kebiasaannya saya akan gunakan miss lah. Sebab dia lebih kecil, ataupun kita boleh pakai yang vertical tadi. So ini adalah contoh nozzle yang saya gunakan untuk mandikan burung-burung ni. So benda ni anda boleh cari dekat DIY saja. Benda ni sebab benda ni saya beli dekat DIY saja. Harga dia pun agak murah. Jadi anda boleh beli dekat DIY. So benda ni senang saja, kita sambungkan saja dekat water hose, dekat pipe hose ni. Kita just masukkan saja dekat situ, kita klipkan. Dan kelebihan dia juga, kita menggunakan nozzle ni, air yang keluar ni dia sangat laju. Sebabnya dia akan kumpulkan tekanan air di dalam pipe ni. Apabila kita keluarkan, dia air yang keluar tu, dia sebenarnya dia kontrol air tu, dia keluarkan sedikit demi sedikit. Sebab tu dia punya tekanan air tu agak laju lah. Jadi tak perlulah kita nak pakai water pump apa. Kalau tekanan air dekat rumah anda agak kurang, eloklah pakai benda ni. Lebih menjimatkan. Okey. Saya rasa sampai di setakat ini saja untuk episod kali ini. Saya harapkan apa yang saya tunjukkan kepada anda sebentar tadi sedikit dapat membantu anda untuk menguruskan haiwan kesayangan anda. Dan apa-apa info yang saya berikan kepada anda ini, saya harap anda dapat gunakan untuk handle haiwan kesayangan anda. Dan sedikit tips yang saya bagikan kepada anda ini dapatlah saya tunjukkan kepada anda. Dan saya juga boleh membantu anda macam mana anda nak mandikan burung kesayangan anda ni. So inilah sebuah sedikit info yang boleh saya bagikan kepada anda pada kali ini. Saya harap ilmu yang saya bagi ini, info yang saya bagi ini berguna untuk anda lah di masa akan datang. Okay. Jika anda mempunyai apa-apa lagi soalan berkaitan dengan haiwan kesayangan anda ini, anda boleh komen saja di bahagian bawah video ini. Dan nanti saya akan insyaAllah saya akan reply komen anda, dan mungkin saya akan buat video mengenai komen anda. Jika anda terdapat apa-apa kemuskilan ataupun terdapat apa-apa persoalan ataupun masalah yang anda hadapi, anda boleh direct komen di bawah video ini, dan saya akan reply secepat mungkin lah. Okay, semoga kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Sebelum tu, jangan lupa untuk subscribe channel saya, like video ini dan komen di bawah. Dan apa persoalan yang anda ada, anda boleh ajukan kepada saya. Dan jangan lupa untuk tekan butang notification supaya anda tak terlepas peluang untuk menonton video saya pada akan datang. Okay, semoga kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.